PUBG dan Mobile Legends, dua game yang sangat terkenal semasa PKP ni. Yang bukan gamers pun boleh jadi gamers disebabkan dua games ni. Jadi dalam video ni saya nak ceritakan sedikit tentang apakah kebaikan dan apakah keburukan, serta cara untuk kita memilih games yang sesuai untuk kita, dan juga bagaimana ibu bapa mengawal anak mereka daripada bermain games yang berlebihan. Jadi sebelum kita mulakan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqmal dan jom kita tengok. Okay guys, macam mana video tadi? Menarik kan main games ni sebenarnya. Jadi sebelum apa-apa, saya nak tanya, korang tahu tak apa permainan pertama yang diciptakan? Siapa penciptanya? Bila ia diciptakan? Dan kenapa ia diciptakan? Tak tahu? Okay, permainan video pertama yang diciptakan ialah Tennis for Two. Ia diciptakan oleh William Higginbotham pada Oktober 1958. Dan beliau ini bekerja di sebuah laboratorium di Brookhaven. Dan beliau mengatakan bahawa beliau ingin menciptakan satu pengalaman interaktif untuk pengunjung rumah terbuka Laboratorium Nasional Brookhaven. Jadi pada tahun 1959, beliau ada mengatakan bahawa permainan video tersebut diciptakan untuk memeriahkan rumah terbuka tersebut, dan beliau ingin sesuatu yang boleh dimainkan oleh orang lain dan mempunyai mesej bahawa segala usaha ilmiah itu mempunyai kaitan dengan masyarakat. Okey, jadi sebelum kita masuk ke apakah kebaikan dan apakah keburukan permainan video, kita perlu tahu apakah jenis-jenis ataupun genre-genre permainan video. Okey, saya senaraikan di sini 9 jenis ataupun genre permainan video. Iaitu yang pertama action, yang kedua action adventure, yang ketiga adventure, yang keempat role playing, yang kelima simulation, yang keenam strategi, yang ketujuh sports, yang ke-8 puzzle, dan yang terakhir idle. Jadi apa huraian dia? Ada ke games yang termasuk dalam jenis-jenis ni? Jom saya huraikan. Okey, yang pertama adalah action. Mesti korang pernah dengar action games, action movie. Apakah itu? Permainan action yang berunsurkan action, aksi. Jadi permainan ini dicipta di mana pemain dapat berinteraksi ataupun mengawal dan berada di tengah-tengah aksi yang terdiri daripada cabaran fizikal di dalam permainan tersebut yang harus diatasi oleh pemain. Jadi dalam games action ni ada 7 lagi sub-jenis ataupun sub-genre. Mesti korang tak tahu kan? Okey, 7 jenis tu adalah platformers seperti Super Mario Bros. Yang kedua adalah shooters, dan di dalam jenis shooters ni ada 3 lagi jenis, iaitu first person shooting, third person shooting, dan juga top down. Jadi mesti korang pernah dengar PUBG. Dan siapa yang main PUBG mesti dah tahu ada TPS dan FPS. Apakah itu TPS dan FPS? FPS itu adalah first person shooting dan TPS itu adalah third person shooting, di mana PUBG mempunyai kedua-dua jenis tersebut. Okey, seterusnya yang ketiga adalah fighting, perlawanan, seperti games Mortal Kombat. Yang keempat adalah beat 'em up, seperti games God of War. Yang kelima adalah stealth, seperti Metal Gear. Survival, PUBG, dan Resident Evil, di mana pemain perlu survive di dalam game tersebut. Okey, dan yang terakhir adalah rhythm, seperti Dance Dance Revolution dan Guitar Heroes.
di mana di dalam games ini ia mempunyai rentak-rentak yang perlu kita ikut. Okey, tadi kita dah tahu apa huraian tentang games yang melibatkan action ni ataupun games yang berunsurkan aksi. Dan seterusnya kita akan pergi ke genre yang kedua, iaitu action adventures. Jadi apakah games action adventures ni? Action adventures adalah games yang menggabungkan dua mekanik permainan di mana pemain perlu melakukan pencarian ataupun melakukan rintangan dengan menggunakan alat-alat ataupun item yang dikumpulkan di dalam permainan tersebut. Jadi terdapat dua lagi subjenis. Apa subjenis tu? Okey, yang pertama adalah survival horror seperti game Resident Evil, di mana pemain perlu survive ataupun terus hidup di dalam permainan tersebut, dan ia mempunyai unsur seram ataupun horror. Dan yang kedua adalah Metroidvania. Sekarang tak pernah dengar kan? Okey, games Metroidvania ini ia diambil daripada dua games, iaitu Metroid dan Castlevania. Okey, seterusnya adalah games yang berunsur ataupun bergenrekan adventure. Jadi apakah game adventure ni? Okey, games ni sangat menarik. Sebab apa saya cakap menarik? Sebab pemain boleh berinteraksi dengan persekitaran di dalam permainan tersebut, dan juga pemain boleh berinteraksi dengan pemain lain di dalam permainan tersebut untuk meneruskan permainan, dan juga ia perlulah mengikut petunjuk-petunjuk yang telah diberikan dalam permainan. Jadi terdapat 5 jenis lagi subtopik di dalam permainan ni, iaitu yang pertama, pengembaraan berdasarkan teks ataupun berdasarkan arahan bertulis. Ini mungkin jenis-jenis yang lama. Okey, yang kedua adalah pengembaraan bergambar. Okey, pengembaraan bergambar ni pula dia adalah satu genre lagi di mana peralihan daripada pengembaraan teks, iaitu daripada arahan bertulis kepada arah dan klik ketikus yang selalunya digunakan dalam permainan PC. Jadi yang ketiga adalah novel visual, di mana novel visual ni mempunyai beberapa pengakhiran berdasarkan respon pemain itu sendiri. Seterusnya adalah filem interaktif, dan yang terakhir adalah 3D masa sebenar ataupun real time 3D. Okey, yang keempat adalah role playing games. Role playing games ataupun RPG. Okey, ia merupakan permainan kedua popular dan kebanyakannya mempunyai tetapan abad, pertengahan ataupun fantasi. Okey, terdapat 6 jenis, banyak ya. 6 jenis permainan role playing, iaitu yang pertama adalah action, yang kedua massive multiplayer online RPG, yang ketiga roguelike, yang keempat tactical, yang kelima sandbox, dan yang keenam adalah first person party based RPG. Okey, kepada siapa yang suka tengok YouTube ataupun suka layan adik-adik ataupun anak-anak tengok YouTube, mesti korang pernah tengok sekali dengan adik ataupun anak korang games di mana YouTubers tersebut ataupun pemain tersebut mengawal satu watak, di mana mungkin dalam watak tu, dalam permainan tu, watak dia jadi seorang mekanik ataupun seorang chef, dan itu termasuk dalam simulation games yang kelima. Jadi permainan dalam genre ini mempunyai satu kesamaan, di mana semuanya dirancang untuk meniru realiti ataupun fiction, ciptaan, dan untuk mensimulasikan situasi ataupun perkara sebenar. Dan terdapat 3 subjenis dalam genre ini, iaitu satu, konstruktif dan pengurusan, yang kedua adalah kehidupan, dan yang ketiga adalah kenderaan. So siapa yang pernah main zaman-zaman PS2 dulu, Test Drive, Gran Turismo, itu adalah termasuk dalam simulation games. Okey, untuk jenis yang ke-6 adalah jenis strategi. Ada yang suka game jenis macam ni, dan ada juga yang tak suka. Jadi di dalam strategi ada 9 subjenis lagi di bawah game ni ataupun genre ni,
Iaitu yang pertama, artileri. Yang kedua, strategi masa nyata. Yang ketiga, taktik masa nyata. Yang keempat, arena pertempuran atas talian berbilang pemain ataupun lebih dikenali sebagai MOBA. Yang kelima, pertahanan menara. Yang keenam, strategi berasaskan giliran. Yang ketujuh, taktik berasaskan giliran. Permainan perang dan juga yang terakhir, permainan perang strategi besar. Okay guys, yang seterusnya adalah games yang bergenrekan sports. Jadi, game yang bergenre ini adalah games yang mensimulasikan sukan seperti golf, bola sepak, bola keranjang, baseball dan sebagainya. Jadi genre sports ni juga merangkumi sukan Olimpik. Sukan-sukan yang terdapat di dalam sukan Olimpik iaitu seperti game ski dan juga sukan pub seperti permainan darts. Okey, untuk pemain lawan dalam genre ini, ia seringkali dikawal oleh komputer dan akan tetapi ia juga boleh mengambil pihak lawan yang langsung. Dan terdapat 4 subjenis ataupun subgenre untuk genre ini, iaitu yang pertama adalah racing seperti Formula 1 ataupun MotoGP. Yang kedua adalah team sports seperti permainan FIFA dan NBA. Yang ketiga adalah kompetitif. Dan yang keempat adalah sports based fighting seperti games WWE. Okey, untuk genre ke-8 iaitu genre puzzle. Dan genre puzzle ni adalah satu permainan teka-teki ataupun permainan logik yang biasanya berlaku di satu skrin ataupun padang permainan dan memerlukan pemain untuk menyelesaikan masalah untuk meneruskan aksi. Jadi terdapat 2 subgenre lagi di bawah genre ini ataupun genre puzzle ni. Yang pertama adalah logic games, iaitu permainan logik di mana pemain perlu menyelesaikan teka-teki yang diberikan ataupun melakukan atau menghadapi cabaran seperti maze. Dan yang kedua adalah trivia. Trivia ni pemain perlu menjawab soalan dalam masa yang diberikan untuk mendapatkan mata. Akan tetapi terdapat pihak lawan yang merebut untuk menjawab soalan yang diberikan tersebut. Okey, untuk genre yang terakhir iaitu genre idol. Terdapat 9 sub-jenis di bawah genre idol ni, iaitu yang pertama adalah idol itu sendiri. Yang kedua adalah casual. Yang ketiga party. Yang keempat programming. Yang kelima board or cards game, permainan papan ataupun permainan yang berbentuk kad. Yang kelima adalah massive multiplayer online, ataupun sebagai contoh kita boleh letak Minecraft di mana pemain boleh bermain secara bersendirian, single player, ataupun bermain dengan pemain lain, multiplayer. Yang ketujuh adalah advert games. Yang ke-8 art games. Yang ke-9 educational games, di mana di dalam games ini terdapat unsur-unsur edukasi untuk pemain. Dan yang terakhir adalah exer games. Okay guys, nantikan video selanjutnya, iaitu apakah kebaikan permainan video, keburukan permainan video, cara untuk memilih permainan video yang sesuai dengan kita, dan juga cara ibu bapa untuk mengawal anak mereka daripada bermain permainan video yang berlebihan. Tapi guys, sebelum tu nak minta tolong sikit ni. Boleh tak tolong tekan link dekat bawah dan jawab beberapa soalan mudah. Cuma mengambil masa dalam 5 minit. Jadi guys, terima kasih banyak-banyak yang telah menonton dan jangan lupa jawab soalan kat bawah.